Liwat di Kelantan, okey, punishment dia, limit Kelantan, limit of the state Mahkamah Syariah jurisdiction hanyalah RM5,000, 6 kali sebatan dan 3 tahun penjara. Okay, this is for liwat in Kelantan right now today. Yes. Okay. Kalau Perlembagaan Malaysia bagi federalist dah ada penal code section 377 A atau C. C is without consent. Okay. It's 20 tahun. Okay. Minima dia 5 tahun. Oh, federal lagi berat. Yes. For liwat, federal lagi berat. Federal lebih berat. Okay. Federal lebih merangkumi banyak lagi crimes. Okay. And it is, kalau nak kira, itu lebih syariah, isn't it? Untuk 5 dengan 20. So why challenge this particular liwat? Kalau misalnya, example, kita ada 2 orang peliwat. Okay. Dan yang Islam dan yang bukan Islam. Okay. Yang Islam di-charge di bawah enactment Kanun Jenayah Syariah Kelantan. If this happened in Kelantan lah. Yes. Memanglah kalau kena berlaku. Correct. Hanya 3 tahun sahaja. 6 kali sebatan. For the Muslim guy? For the Muslim guy. In Kelantan, dia hanya dapat maybe maximum 3 tahun. Betul. Dan denda. Dan yang bukan Islam tu mendapat 5 hingga 20 tahun. Minima dia 5 tahun. In Kelantan. Adakah itu adil? Iaitu kalau ikut Mahkamah Syariah, kan undang-undang dia 356 hukuman dia 3 tahun maksimum penjara, 5,000 denda dan sebatan 6 kali maksimum. Maksimum. Tetapi dalam undang-undang sivil yang dah sedia ada 20 tahun. Maksimum 20 tahun. Minimum tak silap saya 5. Maknanya minimum Mahkamah Sivil melebihi maksimum Mahkamah Syariah. Ya. Jadi maksudnya dari segi pemberatan hukuman, kita tak dapat nak petikaikan maksudnya hukuman di Mahkamah Sivil ini lebih berat daripada Mahkamah Syariah sebab Mahkamah Syariah adalah tertakluk kepada Akta 355. Memang Akta 355 ni macam Amin sebut tadi tu, memang maksimum dia 356 tadi. Tak boleh lebih. Kalau lebih, Mahkamah Syariah yang salah. Jadi adakah kita nak kata Mahkamah Syariah ni kalau dia tidak beretika melanggar undang-undang? Sedangkan yang perlu ditegakkan adalah keadilan. Bagi contohnya kalau usul yang lama kan, kita nak pindah peruntukan proviso section 2 tu, hukumannya yang dibenarkan kepada Mahkamah Syariah 3 tahun, 5,000, 6 rotan kepada mana-mana hukuman yang dibenarkan oleh syariah kecuali hukuman mati. Itu yang lama. Jadi sekarang ni pindaan dibuat 356 tu diganti dengan 3 tahun diganti dengan 30 tahun. 5,000 diganti dengan 100,000 denda. Rotan adalah daripada 6 rotan kepada 100 rotan yang ditadbir mengikut tata cara syariah. Saya berdiri hari ini sebagai anggota Dewan Rakyat yang dipilih oleh rakyat. Dalam ruang lingkup tugas saya untuk membawa suatu rang undang-undang ahli pendirian bernama Rang Undang-Undang Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah Pindaan 2016 yang dibenarkan. Pertama-tama, izinkan saya dalam Dewan Parlimen yang mulia ini mengucapkan syukur alhamdulillah hadrat Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih kepada semua yang telah mengizinkan kita membentangkan usul rang undang-undang Mahkamah Syariat Bidang Kuasa Jenayah buat kali ketiga bagi meminda Akta 355 sedia ada, iaitu suatu akta yang mengawal bidang kuasa Mahkamah Syariah. Mahkamah di dalam negeri-negeri di Malaysia, akta asal ini telah diluluskan 52 tahun yang lalu, pada tahun 1965. Dah hanya dipinda 32 tahun yang lalu pada tahun 1984. Usul pindaan ini
yang telah saya kemukakan buat pertama kalinya pada 12 Mei 2016 di dalam Dewan Yang Mulia ini bukanlah bertujuan untuk mewujudkan undang-undang baru seperti mana yang digambarkan oleh setengah pihak selama ini, tetapi lebih bertujuan untuk meminda sebuah undang-undang persekutuan berkaitan bidang kuasa mahkamah syariat, berkaitan batas hukuman sedia ada yang terkandung dalam Akta 355 berkenaan yang telah dipinda pada tahun 1984 dan berhad maksimum 3 tahun penjara atau denda tidak melebihi 5,000 atau maksimum 6 sebatan kepada maksimum 30 tahun penjara, denda tidak melebihi 100,000 dan sebatan syar'i sebanyak 100 kali sebatan. Draft Undang-Undang 355 adalah untuk menaikkan taraf mahkamah syariah yang diletakkan di taraf yang hina di zaman penjajah, yang perlu diperkasakan dan telah ditingkatkan sebanyak 2 kali, 65 dan tahun 84. Tanpa mendapat tentangan daripada ahli-ahli parlimen bukan Islam di masa itu. Termasuk tahun 64, 84, ahli parlimen Sabah dan Sarawak yang bukan Islam. Tidak menimbulkan apa-apa tentangan. Malahnya kali ini menunjukkan bagaimana ahli parlimen, ahli politik yang bukan Islam ini cuba menunjukkan campur tangan. Tak ada urusan penganut Islam dan negara dia. Saya memberi peringatan kepada mereka supaya jangan berlagak macam Ahok di Jakarta. Jangan berlagak macam Ahok di Jakarta. InsyaAllah PAS akan mengajukan himpunan aman raksasa mewakili umat Islam sebagai parti politik dan NGO, termasuk kalangan bukan Islam yang menyokong, untuk membuktikan bagaimana sokongan mereka kepada rang undang-undang ini. Tunggu dan lihat. Namun saya meminta supaya umat Islam menjaga hubungan baik mereka dengan kalangan bukan Islam yang perlu dijalani dengan baik.